Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi di dalam tajuk baru, bab 3, kegravitian. Ini merupakan satu tajuk baru yang diperkenalkan dalam silibus KSSM Fizik, iaitu tajuk kegravitian, dan kita akan mulakan dengan tajuk 3.1, hukum kegravitian semesta Newton. Pernahkah anda terfikir bagaimana satelit boleh mengelilingi orbit mereka? So, kita akan mempelajari hukum kegravitian semesta Newton. Apa yang kita akan pelajari? Pertama, kita akan kenal lebih dekat lagi apa itu hukum kegravitian semesta Newton. Kita akan menerbitkan rumus bagi pecutan graviti G. Kita akan membincangkan daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Dan paling menarik ialah menentukan jisim bumi dan matahari. Kita mulakan dengan standard pembelajaran yang pertama, menerangkan hukum kegravitian semesta Newton dengan formula F bersamaan Gm1 M2 bahagi R kuasa 2. Pada tahun 1667, Isaac Newton telah memerhatikan sebiji apel yang jatuh tegak ke bumi dan gerakan bulan mengelilingi bumi. Beliau menyimpulkan suatu daya tarikan bukan sahaja wujud antara bumi dengan buah apel, tetapi juga antara bumi dengan bulan. Daya graviti wujud antara dua jasad dalam alam semesta. Ini boleh dibuktikan dengan melihat beberapa contoh aktiviti. Yang pertama, seorang budak yang melompat ke atas akan mencecah semula ke permukaan di bumi. Daya graviti yang menyebabkan budak itu kembali mencecah permukaan bumi. Molekul udara kekal dalam atmosfera tanpa terlepas ke angkasa. Ini disebabkan daya graviti bertindak antara molekul atmosfera dengan bumi. Bulan boleh bergerak dalam orbitnya mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. Bumi mengenakan daya graviti ke atas bulan dan bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi. Daun-daun akan gugur ke bawah daripada pokok. Kedua-dua daun dan bumi mengalami daya graviti yang sama, menyebabkan daun dan bumi bergerak mendekati satu sama lain. Jisim bumi yang jauh lebih besar dari jisim daun menyebabkan daya graviti tidak memberi kesan kepada pergerakan bumi. Hasilnya kita di bumi hanya memerhatikan daun-daun sahaja yang gugur ke arah bumi. Daya graviti dikenali sebagai daya semesta kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Daya graviti wujud secara berpasangan. Dua jasad itu masing-masing mengalami daya graviti dengan magnitud yang sama. Daya graviti ialah daya semesta yang bertindak antara dua jasad dalam alam semesta. Contohnya, antara bumi dan matahari wujud daya tarikan antara matahari dan bumi. Juga wujud daya tarikan antara bumi dan bulan. Dan daya tarikan antara matahari dan bulan. Pada tahun 1687, Isaac Newton mengemukakan dua hubungan melibatkan daya graviti antara dua jasad. Yang pertama, daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad, iaitu F berkadar terus dengan M1 darab M2, yang mana M1 adalah jisim jasad 1, M2 adalah jisim jasad 2. Kedua, daya graviti berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Bermakna F berkadar songsang dengan 1 per R kuasa 2, di mana R ialah jarak di antara pusat jasad jasad 1 dan antara pusat jasad 2. Jadi, hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad, iaitu F berkadar terus dengan M1 darab M2 dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua jasad tersebut. F berkadar songsang dengan 1 per R kuasa 2. Gabungannya akan menghasilkan F berkadar terus dengan M1 darab M2 bahagi R kuasa 2. Jadi, hukum kegravitian semesta Newton boleh diungkapkan dengan F sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2.
yang mana F ialah daya graviti antara dua jasad, M1 ialah jisim jasad 1, M2 adalah jisim jasad 2, R ialah jarak di antara pusat jasad 1 dan pusat jasad 2, dan G adalah pemala kegravitian yang bernilai 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 Newton meter kuasa 2 kilogram negatif 2. Daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad di bumi, planet, bulan dan matahari. Apakah kesan jisim dan jarak di antara dua jasad ke atas daya graviti? Jadi kita akan pergi kepada standard pembelajaran yang kedua untuk menyelesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semesta Newton, iaitu dua jasad pegun di bumi, kedua jasad di atas permukaan bumi, ketiga bumi dan satelit, keempat bumi dan matahari. Mari kita selesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semesta Newton bagi dua jasad pegun di bumi. Bayangkan anda dan rakan anda adalah dua jasad di atas bumi. Jisim anda M1 bersamaan 55 kg dan jisim jasad anda M2 bersamaan 65 kg. Hitungkan daya graviti F jika jarak antara anda berdua adalah R bersamaan 2 meter. Jadi kita mulakan dengan formula F bersamaan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Dan kita masukkan nilai F bersamaan 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 darab jisim yang pertama 65 darab jisim kedua 55 bahagi jarak antara keduanya itu 2 meter R 2 kuasa 2. Dan kita dapat jawapannya ialah 5.96 darab 10 negatif 8 Newton. Terlalu kecil nilai ni. Jadi soalannya, mengapa magnitude daya graviti antara anda dan rakan anda kecil? Ini kerana daya graviti antara jasad berjisim kecil adalah sangat kecil. Oleh itu, mereka tidak merasai kesan daya graviti antara satu sama lain. Okay. Jadi, jisim ni terlalu kecil lah dibandingkan dengan jisim bumi. Okey, jadi kita ada kenyataan sini lah. Semakin besar jisim jasad, semakin tinggi daya graviti, ataupun F2 lebih besar daripada F1. Dan semakin bertambah jarak antara jasad, semakin berkurang daya graviti, iaitu F2 kurang daripada F1. Mari kita selesaikan pula masalah melibatkan hukum kegravitian semesta bagi beberapa keadaan. Okay, yang pertama, jasad di atas permukaan bumi. Yang kali ini kita ambil jasad kita adalah satelit. Kemudian satelit dan bumi, apabila satelit itu beredar beberapa kilometer daripada bumi, dan yang kemudian kita tengok daya graviti antara bumi dan matahari. Jadi kita mulakan dengan pertama, berapakah daya graviti ke atas satelit itu sebelum satelit itu dilancarkan. So ini maklumat yang diberikanlah untuk kita menggunakan formula F bersama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Dan kita masukkan nilai kita. G ialah 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Jisim bumi ialah 5 darab 5.97 darab 10 kuasa 24. Darab jisim satelit 1.2 darab 10 kuasa 3. Dan bahagi dengan jarak antara kedua mereka. Dan kali ini sebab satelit berada di atas permukaan bumi, maka kita gunakan jarak atau jejari bumi lah, iaitu 6.37 darab 10 kuasa 6 kuasa 2 kan. Dan jawapannya adalah 11,776.13 Newton. Okay, so inilah daya graviti bagi satelit sebelum dia berlepas. Okay, soalan seterusnya, hitungkan daya graviti antara bumi dengan satelit pada jarak 4.22 darab 10 kuasa 7 dari bumi. Jadi satelit dah berlepas, dah berada dalam orbit sejauh setinggi 4.22 darab 10 kuasa 7. Jadi kita tetap gunakan formula yang sama. Cuba yang kita tambah ialah R. Sekarang kita ialah kena jejari bumi, tambah dengan jarak antara bumi dengan satelit lah. Jadi kita ada R campur H kuasa 2 kan. Dan kita akan dapat data kita 6.67 darab 10 negatif 11 darab 5.97 darab 10 kuasa 24 jisim bumi. Darab jisim satelit 1.20 darab 10 kuasa 3.
bahagi dengan 6.37 darab 10 kuasa 6 jejari bumi, campur ketinggian satelit 4.22 darab 10 kuasa 7 kuasa 2, dan kita akan dapat jawapan 202.56 Newton. Dah berkurang daripada tadi lah sebab jarak dia semakin jauh daripada bumi. Okey, kita teruskan pula. Hitungkan daya graviti antara bumi dengan matahari. Kali ini kita tengok bumi dan matahari, formula yang sama, iaitu F sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Kita masukkan nilai 6.67 darab 10 negatif 11 darab 1.99 darab 10 kuasa 30 dari jisim matahari darab dengan jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 bahagi R ialah jarak antara pusat bumi dan pusat matahari, iaitu 1.5 darab 10 kuasa 11 dan kita kuasa 2 kan, dan kita akan dapat jawapan 3.52 darab 10 kuasa 22 Newton. Soalan daya dia. So ini adalah daya graviti antara bumi dengan matahari. Kita teruskan lagi. Kita tengok pula soalan ni ialah daya graviti antara bumi dan bulan ialah 2 darab 10 kuasa 20 Newton. Diberi daya graviti antara bumi dan bulan. Jadi soalan tanya berapakah jarak di antara pusat bumi dengan pusat bulan. Sudah tahu jarak antara pusat bumi dan pusat bulan, kita gunakan formula yang sama juga, yang mana F bersama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Dan kali kita masukkan nilai F ialah 2 darab 10 kuasa 20 bersamaan 6.67 darab 10 negatif 11 darab 5.97 darab 10 kuasa 24 darab 7.35 darab 10 kuasa 22. So ini adalah jisim bumi, inilah jisim bulan, bahagi R yang kita tak tahulah, R kuasa 2 dan kita gerakkan R ke sebelah sini dan kita selesaikan, kita akan dapat R bersamaan 3.82 darab 10 kuasa 8 meter. Itu caralah kita nak menyelesaikan masalah. Nak mencari jejari antara bumi dan bulan. Okey, jadi kita berhenti di sini dulu untuk setakat ini. Kita akan sambung lagi perbincangan kita mengenai pecutan graviti. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.